Selamat pagi, Assalamualaikum untuk semua pelajar tingkatan 4. Hari ini kita akan tengok sejarah bab 1, iaitu warisan negara bangsa. Okey. Apa yang akan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, latar belakang negara bangsa. Okay, yang kedua, kita akan tengok keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey. Yang ketiga, kita akan tengok ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang terakhir, yang keempat adalah peranan pemerintah dan rakyat. Untuk hari ini kita akan tengok yang pertama dan yang kedua sahaja, iaitu latar belakang negara bangsa, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Okey. Yang pertama sekali kita tengok adalah latar belakang negara bangsa. Okey. Kita akan tengok sebelum kedatangan Barat, dan yang kedua kita akan tengok ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Yang pertama adalah sebelum kedatangan Barat. Okey. Seperti yang kita tahu, sebelum kedatangan Barat, terdapat kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara, di Nusantara. Okey. Negara atau kerajaan awal di Nusantara. Okey, jika tak nak sebut satu persatu, kamu boleh ingat semula apa yang telah kamu belajar di tingkatan 1. Okey. Untuk ciri-ciri negara bangsa, ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan Barat, kita pecahkan kepada 4. Terdapat 4 ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Okey, yang pertama adalah raja. Kita usahakan huruf raja. Okey, raja adalah tonggak utama ataupun ketua bagi sesebuah kerajaan ataupun sesebuah negara bangsa. Okey, yang kedua adalah undang-undang, di mana undang-undang ini akan menjamin kesejahteraan
menjamin kesejahteraan rakyat di sebuah negara dan juga sebagai panduan dalam pentadbiran. Okey. Yang ketiga adalah ciri-ciri negara bangsa. Yang ketiga adalah wilayah pengaruh. Okey, wilayah pengaruh ini bermaksud kawasan rakyat menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Sekiranya rakyat tidak menerima dan tidak mempengaruhi pemerintahan seorang raja, maka sesebuah kerajaan ataupun sebuah negara bangsa itu tidak akan wujud. Okey, dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah rakyat itu sendiri. Okey. Rakyat untuk sesebuah negara bangsa semestinya adalah rakyat yang setia dan tidak derhaka. Okey. Kita tengok ulang balik. Ada 4 ciri-ciri negara bangsa, iaitu yang pertama, raja. Sekiranya tiada raja, sesebuah negara bangsa tidak akan wujud. Okey, raja adalah tonggak utama ataupun ketua bagi sesebuah negara bangsa. Undang-undang menjamin kesejahteraan, panduan dalam pentadbiran. Kemudian wilayah pengaruh, kawasan rakyat menerima dan mempengaruhi pemerintahan seseorang raja. Kemudian rakyat semestinya setia dan tidak derhaka. Okey. Yang kedua kita akan tengok adalah ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Untuk ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka terdapat 6 ciri-ciri. Okey, ciri yang pertama adalah kerajaan muncul kerana adanya raja. Ini adalah untuk Kesultanan Melayu Melaka. Okey, dengan adanya raja, maka muncullah kerajaan. Dan kemudian dibantu oleh pembesar 4 lipatan. Okey, yang kedua, ciri-ciri negara bangsa untuk Kesultanan Melayu Melaka yang kedua adalah rakyat. Okey, rakyat untuk negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka adalah rakyat yang taat, setia, patuh kepada undang-undang, untuk Kesultanan Melayu Melaka, rakyatnya terbahagi kepada 2, iaitu orang Melayu dan orang laut. Dan orang Melayu dan orang laut ini pula terbahagi kepada 2 golongan, iaitu golongan merdeka
dan hamba. Yang ketiga, tu 3 lah tu, dia tulis 2 balik. Yang ketiga adalah kedaulatan. Kedaulatan ini merujuk kepada lambang kekuasaan tertinggi bagi seseorang sultan. Untuk kedaulatan ini juga ianya adalah hak mutlak sultan. Kedaulatan adalah hak mutlak sultan, hanya sultan yang berdaulat. Seterusnya, ciri yang keempat, dia buat pengulangan nombor 2, jadi tak apalah. Yang 3 itu adalah ciri yang keempat, yaitu wilayah pengaruh. Untuk wilayah pengaruh sama juga seperti ciri-ciri negara bangsa, yaitu kawasan pemerintahan yang diterima oleh rakyat dan diperakui. Yang kelima adalah undang-undang. Undang-undang untuk negara bangsa bagi Kesultanan Melayu Melaka adalah kanun hukum Melaka, dan yang kedua adalah undang-undang laut Melaka. Dua undang-undang ini, iaitu kanun hukum Melaka dan undang-undang laut Melaka, adalah bertujuan untuk mengukuhkan kerajaan dan secara tidak langsung dapat melindungi rakyat Melaka. Ciri yang keenam, yang terakhir, adalah lambang kebesaran. Apa itu lambang kebesaran? Setiap negara mempunyai lambang. Seperti Malaysia, apa lambang Malaysia? Bendera Malaysia. Apa lagi? Bunga raya. Apa lagi? Kereta potong saga. Bila orang tengok kereta potong saga, dia tahu itu adalah dari negara Malaysia. Lambang kebesaran adalah sebagai identiti sesebuah negara. Kemudian lambang kebesaran yang lain adalah adat istiadat. Ini juga termasuk lambang kebesaran yang lain adalah seperti warna. Contohnya warna kuning yang merujuk kepada warna untuk raja.
Contoh lambang kebesaran lain adalah Nobat dan Cap Moho. Okey, pelajaran tiada 4 kita tengok semula. Okey, bab 1, warisan negara bangsa. Latar belakang ini yang kita belajar, iaitu latar belakang negara bangsa, keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang, ciri-ciri negara bangsa, Kesultanan Melayu Melaka, peranan pemerintah dan rakyat. Okey, latar belakang negara bangsa. Yang pertama kita tengok sebelum kedatangan Barat. Seperti yang saya cakap awal tadi, kerajaan awal di Nusantara yang kita dah belajar di Tata 1 adalah seperti Majapahit, Champa, Cetu, apa lagi? Langkasuka. Okey, itu sekadar menyebut beberapa sebuah kerajaan awal ya. Kita dulu ada belajar 7 kerajaan awal di Tiatan 1. Okey, ciri-ciri negara bangsa. Ini yang pertama sebelum kedatangan Barat. Ini secara umum, ciri-ciri negara bangsa. Ada 4 ciri-ciri negara bangsa, iaitu raja yang menjadi tonggak utama, ketua bagi sesebuah negara bangsa. Yang kedua adalah undang-undang. Setiap negara bangsa mestilah mempunyai undang-undang yang menjamin kesejahteraan dan sebagai panduan dalam pentadbiran. Yang ketiga adalah wilayah pengaruh. Setiap negara bangsa mesti mempunyai wilayah pengaruh, iaitu kawasan rakyat menerima dan mempengaruhi pemerintahan seorang raja. Seperti kerajaan Johor, wilayah pengaruhnya adalah sehingga ke negeri Pahang, sehingga ke Riau, sehingga ke Bentan. Itu sebagai contoh. Yang keempat adalah rakyat. Ciri-ciri negara bangsa, rakyat mestilah setia dan tidak derhaka. Sekiranya rakyat tidak setia dan tidak derhaka, maka sesebuah negara itu tidak akan wujud. Okey. Yang kedua adalah kita sentuh ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita ada 6 ciri-ciri bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama adalah kerajaan. Dengan adanya kerajaan, maka muncullah seorang raja. Untuk Kesultanan Melayu Melaka, dia dibantu oleh pembesar 4 lipatan. Rakyat, seperti tadi yang telah kita sentuh, rakyat mestilah taat setia, patuh pada undang-undang. Untuk Kesultanan Melayu Melaka, rakyatnya adalah terdiri pada dua kaum, dua rakyat, iaitu orang Melayu dan orang Laut. Orang Melayu dan orang Laut ini pula terbagi kepada 2 golongan, iaitu golongan yang merdeka dan hamba. Saya rasa cikgu tak perlu terangkan apa maksud golongan merdeka dan apa maksud golongan hamba. Untuk kedaulatan, ciri yang ketiga adalah kedaulatan adalah lambang kekuasaan tertinggi bagi seseorang sultan. Ini adalah hak mutlak sultan. Hanya sultan sahaja yang mempunyai daulat. Yang ketiga adalah wilayah pengaruh. Juga seperti yang tadi, wilayah pengaruh untuk kerajaan, untuk Kesultanan Melayu Melaka adalah kawasan pemerintahan yang diterima oleh rakyat dan diperakui oleh rakyat. Yang keempat, undang-undang. Untuk Kesultanan Melayu Melaka, mereka telah mewujudkan 2 undang-undang utama, iaitu Kanun Hukum Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Kedua-dua undang-undang ini bertujuan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Yang kelima, itu adalah yang keenam, lambang kebesaran, identiti sebuah negara, adat istiadat, warna, nobat dan cap moho. Itu saja untuk hari ini. Saya harap semua pelajar telah dengar dan salin semula nota ini ke dalam buku nota. Terima kasih kelas.